sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Langkah Dubai. Balik-balik cerita tentang langkah Dubai. Balik-balik kita dengar tebuk atap. Nak gulingkan kerajaan, nak gulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tonton apa isi utama ataupun apa tujuan utama semua musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini, yang baru 1 tahun lebih sudah ada banyak usaha yang kita dapat lihat. Bahkan langkah Dubai yang terkini, sedangkan sudah dikatakan ataupun di dalam ulasan Syahbudin juga berkata, kalau nak jatuhkan kerajaan tidak perlu ke Dubai. Kalau memang langkah ini wujud. Kalau di kedai mamak pun nak cerita tentang nak jatuhkan kerajaan, kalau memang tumbang, memang akan tumbang. Nah, berbincang dimanapun, kalau kerajaan hari ini yang ada akan tumbang, tetap akan tumbang. Tetapi kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan selesanya berdiri sebagai Perdana Menteri hari ini, memimpin kerajaan perpaduan dan mendapat sokongan yang cukup. Kalau betul ada langkah Dubai ataupun apa-apa sajalah langkah tebuk atap untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tunjukkan dan buktikan. Bukannya dengan tersebarnya banyak langkah. Sebelum ini kita dengar langkah Dubai. Kalau benar langkah itu ada, kenapa belum lagi tumbang-tumbang kerajaan hari ini? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, Premier Sarawak Abang Johari akhirnya membuat kenyataan selepas nama beliau juga disebut di dalam langkah ini, yang kononnya beliau ini dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Aduh, kita tunggu apa respon Abang Johari berkaitan dengan langkah Dubai. Menurut Abang Johari, Premier Sarawak, langkah Dubai, kita bukan paloi. Ini perlu didengar oleh semua musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cuba menumbangkan kerajaan. Sedangkan Abang Johari, Premier Sarawak sendiri mengatakan, kita bukan paloi. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari, Abang Openg, hairan kerana turut dikaitkan dengan langkah Dubai bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan. Apabila namanya secara tidak langsung disebut kononnya sebagai bakal Perdana Menteri. Beliau menegaskan bahawa GPS Gabungan Parti Sarawak, pimpinannya hanya mempunyai 23 kerusi di Parlimen dan beliau tidak berminat untuk menerima jawatan Perdana Menteri hanya kerana mahu menyertai pakatan bagi menjatuhkan kerajaan sedia ada. Kenapa nak jatuhkan kerajaan yang sedia ada hari ini sedangkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi mulai dibentuk? Apa hal pula nama saya turut dimasuk di dalam langkah Dubai? Kononnya nak jadi Perdana Menteri. Adakah patut, kata Abang Johari? Saya memang terkejut apabila mereka sebut itu. Kita GPS sukat baju di badan sendiri. Kalau sukatan seperti sekarang, kita ikut sukatan. Itulah kerana GPS hanya 23 kerusi MP. Kita tidak mahu nanti apabila kita nak jadi PM, mereka tekan kita pula. Sebab itu saya kata, kita bukan paloi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan langkah Dubai. Saya boleh katakan langkah ini hanya sia-sia buat masa ini. Nah, kepada semua musuh kepada Perdana Menteri yang mahu menggulingkan kerajaan perpaduan, mungkin termasuk Muhyiddin Yassin, termasuk Hadi Awang, termasuk Mahathir, yang mahu kerajaan hari ini ditumbangkan. Untuk apa? Sedangkan kerajaan hari ini, bagi saya mulai dapat membentuk kestabilan politik. Namanya kan kerajaan perpaduan. Tapi kita boleh ucapkanlah berkaitan dengan langkah Dubai ini, kita ucapkan saja selamat tinggal kepada semua musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab Perdana Menteri hari ini masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, kalau nak tumbangkan kerajaan, kita tunggu pada PRU 16 barulah. Saudara-saudara, teruskan bersama dia dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, berkaitan dengan langkah Dubai. Balik-balik kita dengar nak jatuhkan kerajaan, nak gulingkan kerajaan. Tapi kalau benar, siapa pemimpin
yang benar-benar mengetuai ataupun bersama-sama di dalam rancangan ataupun pakatan baru untuk menggulingkan kerajaan sedia ada. Dan siapakah pemimpin dari kerajaan yang akan bergabung bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional ataupun pembangkang untuk merealisasikan langkah Dubai ini. Nah, saudara-saudara, sebelum ini di dalam ulasan daripada Syahabuddin menyatakan beberapa pemimpin PN yang sedang berada di luar negara, termasuk Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, dan juga Muhyiddin Yassin. Nah, dalam masa yang sama, Ismail Sabri Yaakob juga berada di luar negara. Nah, mungkin ada yang tertanya-tanya, termasuk saya sendiri. Adakah Ismail Sabri Yaakob terlibat dengan langkah Dubai ini? Tapi saya tidak berkata iya, tapi kita menimbulkan persoalan. Kita bertanya, mungkin bertanya dengan rakan, Ismail Sabri Yaakob terlibatkah dengan langkah Dubai ini? Nah, jawabannya, tuan-tuan dan puan, jawabannya, akhirnya Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, telah membuat kenyataan berkaitan dengan langkah Dubai. Satu artikel dari Malaysia Kini, langkah Dubai. Fitnah kaitkan saya, kata Ismail Sabri. Bekas naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Nah, sedangkan Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak berminat pun untuk bersama-sama dengan pakatan. Kalau memang ada langkah Dubai, beliau tidak berminat pun untuk menyertai pakatan itu untuk menjatuhkan kerajaan. Ini pasti satu kenyataan bekas Perdana Menteri ini, Ismail Sabri Yaakob, yang saya rasa kita perlu hormat dan kita perlu respect. Disebabkan beliau tidak menyokong untuk kerajaan hari ini ditumbangkan. Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cobaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Saya tak tahu menahu ada atau tidak langkah Dubai tersebut, karena saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai. Saya berada di Mekah dan Madinah bersama keluarga menunaikan umrah, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Jelasnya dia terus pulang ke tanah air selepas mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah, saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Nah, kita satu kredit untuk bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob karena tidak melibatkan diri dengan langkah ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.